Salam sejahtera pelajar-pelajar cikgu. Kerana kita tak jumpa minggu ni, cuti sekolah kerana perayaan Hari Raya Cina, saya akan uh, membincangkan jawapan-jawapan pelajar mengenai 3 perkataan yang mana saya minta kamu buat ayat mengenainya, dan kamu telah hantar ni lewat borang yang saya berikan kepada kamu lewat email. Jadi saya akan gunakan video ini untuk membincangkan jawapan-jawapan pelajar. Dan selepas video ini saya akan berikan kamu 3 lagi perkataan baru untuk minggu ke-5 ya. Perkataan yang akan saya bincangkan sekarang adalah perkataan untuk minggu ke-4. Nanti selepas video ini saya akan berikan lagi 3 perkataan minggu ke-5 dan saya akan bincangkan jawapan-jawapan kamu bila kita jumpa nanti di kelas minggu depan. Baik, saya akan terus pergi kepada mungkin saya akan beritahu maknanya dahulu, terkilan ya. Baik, terkilan di sini kalau kita lihat daripada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, terkilan maknanya berasa kesal kerana tidak dapat sesuatu hajat yang sangat diinginkan. Jadi mungkin diharapkan sesuatu berlaku, betul-betul diharapkan tapi tak dapat. Jadi berasa terkilan, berasa kesal, tidak senang hati. Ataupun telah dilakukan usaha untuk mendapatkan sesuatu tapi tidak berhasil, lalu rasa kesal dan tidak senang hati. Itu maknanya terkilan. Dan kemudian perkataan yang kedua adalah merangkul. Baik, merangkul di sini, cikgu lihat ayat-ayat kamu ni, cikgu kadang-kadang terfikir sama ada konteksnya. Baik, sebelum tu cikgu terangkan. Maknanya memegang, ada dua makna di sini. Satu, memegang rapat ke dada, memeluk. Ya. Jadi kalau kita cakap tentang memeluk anak, jadi biasanya kalau kita nak merangkul tu, biasanya budak tu boleh kita angkat dan boleh kita bawa pada dada kita. Maknanya kita angkat dia, kita pegang kuat-kuat, bawa pada dada. Jadi budak tu mesti budak kecil lah, budak yang boleh kita angkat. Kalau budak tu budak 20 tahun dan ketinggian kita setakat 1 meter 50 cm tu, kita nak angkat budak besar tu macam mana pun saya tak tahu. Jadi saya teragak-ragak lah bila saya lihat kamu menggunakan perkataan anak, dan kemudian saya cuba teka, anak ni anak besar ke anak kecil. Jadi kalau anak besar daripada ibu, mungkin saya rasa tak sesuai. Kalau besar daripada ibu, sekadar memeluk budak tu. Kalau budak tu kecil, dia merangkul budak tu. Jadi maknanya merangkul ni dua aksi lah, mengangkat dan memeluk. Kalau memeluk saja, peluk, tak payah angkat. Tapi merangkul ada dua aksi situ, angkat dan memeluk, bawa pada dada. Dan makna yang kedua, di sini diberitahu mencapai kemenangan. Jadi memperolehi satu kemenangan lah, satu kejayaan. Dapat A1 dan sebagainya, dapat memenangi piala dan sebagainya. Jadi boleh kita gunakan dalam konteks tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah isu-isu semasa. Isu-isu ni perkara-perkara yang berlaku, dan perkara-perkara yang berlaku lah pada saat dan ketika sekarang, semasa. Semasa maknanya current, very current affairs. Perkara-perkara yang berlaku pada saat dan ketika sekarang. Baik, saya akan lihat jawapan kamu, saya akan bincangkan. Saya akan bincangkan jawapan yang ada masalah lah. Jadi untuk minggu 4, penggal 1 ni, pelajar yang tak hantar ni, siapa. Okey, Farah dah 2 kali. Jadi saya track pelajar-pelajar yang tak hantar. Jadi kalau ini berterusan, ada kemungkinan saya akan jumpa ataupun berbual dengan ibu bapa kamu lah kalau ini melarat dan kamu tidak mengambil bahagian. Jadi Farah dah 2 kali. Amirul, Sharifah, Syafiq dah 2 kali. Syafiq dan Syafil ni kali pertama. Jadi Amirul, Sharifah, Syafil kali pertama. Farah dah 2 kali. Dan Syafiq Harun dah 2 kali ni. Syafiq nak kena jentik telinga dia. Baik, saya akan bincangkan jawapan. Okey, kita lihat pelajar pelajar mengikut pelajar lah Yang pertama Akmal. Baik, Akmal di sini Akmal menulis, Sarah terkilan kerana tidak berusaha untuk mendapat keputusan yang beliau inginkan. Jadi dia terkilan. Dan yang peliknya, dia terkilan kerana dia tidak berusaha. Terkilan ni, orang tu sedih kerana dia hajat untuk mendapatkan sesuatu. Dia berusaha
untuk mendapatkan sesuatu dan dia tidak perolehi apa yang dihajat. Jadi baru dia rasa terkilan. Jadi kalau dia tak berusaha dan dia tidak dapat keputusan yang diinginkan, dia tak rasa terkilan lah. Dia rasa, yalah, memang lumrah lah kalau dah tak belajar, dah tak melakukan usaha, memang tak akan dapat keputusan yang diinginkan lah. Jadi di sini ada kesilapan berlaku, saya rasa. Jadi sepatutnya ditulis begini, Sarah terkilan kerana tidak mendapat keputusan yang diinginkan walaupun dia telah berusaha bersungguh-sungguh. Jadi dia berusaha tak dapat, jadi dia terkilan. Itu lebih sesuai. Jadi perkataan lain tak ada masalah ya, merangkul isu semasa semua okey. Baik, kita pergi kepada Yusri pula. Kita lihat masalah perkataan merangkul. Pada bulan lalu, syarikat menjual telefon. Telefon ni salah eja. Bimbit telah merangkul keuntungan yang lebih berbanding tahun lalu. Patutnya berbanding. Ini masalah, bukan masalah perkataan merangkul tu. Salah bahasa lah ya. Keuntungan yang lebih berbanding dengan tahun lalu. Sepatutnya begitu. Kerana penjualan telefon bimbit mereka laris. Jadi masalah perkataan di sini dibandingkan. Jadi ini masalah bahasa dan ejaan telefon. Yang lain semua baik, ya. Kedua-dua perkataan yang lain baik. Dan di sini Faris menghantar kerja minggu 3. Jadi terima kasih Faris, walaupun awak tak hantar tepat pada waktu, tapi awak berusaha juga untuk menghantar. Terima kasih. Tapi kita tak bincangkan perkataan-perkataan daripada minggu 3. Kita bincangkan minggu 4. Jadi saya tak akan bincangkan tentang apa yang ditulis oleh Faris di sini. Walau bagaimanapun terima kasih Faris, kamu lakukan usaha. Baik, di sini Faris hantar untuk minggu 4. Okey, semuanya bagus, alhamdulillah, ya. Tahniah. Dan Cherry terkilan. Saya terkilan kerana tidak dapat masuk sekolah yang saya inginkan. Baik, ini okey, ayat ni okey, tapi tak akan dapat markah penuh kerana kenapa kamu tak rasa terkilan? Jadi macam ada kekurangan di sini. Saya terkilan walaupun okey, sepatutnya ditulis begini, walaupun saya tidak dapat memasuk sekolah yang saya inginkan, saya tidak nanti. Saya terkilan kerana tidak dapat masuk sekolah yang saya inginkan. Saya rasa okey ayat ni. Saya terkilan kerana tidak dapat masuk sekolah yang saya inginkan. Saya rasa ni okey. Baik, maafkan saya. Saya rasa ayat ni okey. Dia terkilan, dia ingin sangat nak masuk sekolah tu, dia tak dapat. Jadi ini betul. Baik, Rina merangkul adiknya ketika mengetahui dia telah menang perlombaan nyanyi. Okey, tak ada masalah dengan ayat ni, makna ayat, kecuali perkataan perlombaan. Ini lebih kepada gaya bahasa Indonesia. Dia menang pertandingan bernyanyi, ya, bukan perlombaan. Bukan perlombaan menyanyi, pertandingan bernyanyi, ya. Itu masalah bahasa, ada unsur-unsur bahasa Indonesia perlu dibaiki di situ. Lainnya semua baik. Kemudian Nur Saidah semua okey, tak ada masalah. Kita lihat Nur Syafika. Aku terkilan dengan kelakuan Ali yang bongkak itu. Apa maksud Nur Syafika ni? Apa sebenarnya dia nak? Jadi ingat, terkilan ni kita gunakan dalam konteks kita harap sangat sesuatu berlaku, dan ada ketikanya kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu tapi kita tak dapat. Jadi apa kaitan dengan apa yang Syafika nak dengan Ali yang si bongkak tu? Sepatutnya yang lebih sesuai perkataan ni bukan terkilan. Aku geram. Aku geram dengan kelakuan Ali yang bongkak tu. Ya, aku marah dengan kelakuan Ali yang bongkak itu, bukan terkilan. Jadi Syafika mungkin tak faham sebenarnya makna terkilan di sini. Jadi tak sesuai, ayat ni tak boleh dapat markah. Perkataan yang lain semua tak ada masalah. Ayat-ayat yang lain untuk dua perkataan lain tak ada masalah. Baik, di sini Audrey hantar seperti Faris. Audrey hantar kerja minggu ketiga. Terima kasih Audrey, ya. Kita tak akan bincangkan perkataan-perkataan ini. Kita teruskan, ya. Okey, ini minggu keempat Audrey. Okey, ketiga-tiganya ada masalah. Baik, kita lihat terkilan. Saya terkilan apabila adik saya tidak berbudi bahasa kepada mak. Okey, ini sama juga dengan yang sebelum ni, Syafika. Dia terkilan dengan kelakuan Ali yang bongkak itu. Jadi kalau adik awak tak berbudi bahasa, awak tak terkilan sebenarnya. Adakah tak sesuai lah dalam konteks ayat perkataan terkilan ni, tak sesuai.
Patut lebih kepada sesuatu yang menyebabkan emosi yang marah lah ya. Saya marah, saya sedih pun boleh, tapi saya rasa terkilan ni tidak. Terkilan ni harus sesuatu yang awak benar-benar inginkan, sesuatu yang lebih bercorak peribadi, bukan bukan ialah perangai adik awak dan sebagainya lah. Ya, sesuatu yang awak inginkan, ingin awak capai. Jadi bukan bukan adik awak yang tidak berbudi awak bahasa. Jadi untuk adik tu lebih pada marah, ya. Jadi tak sesuai. Dan kita lihat merangkul pula. Adik saya merangkul penuh kasih sayang kepada kucing. Dia merangkul kasih sayang, dia merangkul kucing sebenarnya kan. Jadi boleh ditulis adik merangkul kucing dengan penuh kasih sayang. Jadi bila kita sayang dengan kucing, kita angkat dia bawa pada dada. Jadi terbalik di situ ya. Baik, kemudian kita lihat isu-isu semasa. Isu-isu semasa alam sekitar di dunia telah menyebabkan bencana, kejadian mengerikan berlaku di seluruh dunia. Persoalannya, bencana, kejadian mengerikan. Jadi di situ ada perkataan tambahan lah, bencana dengan kejadian. Bencana mengerikan sudah cukup, ataupun kejadian mengerikan sudah cukup, tak perlu bencana kejadian. Dan kemudian ditulis isu-isu semasa alam. Jadi seolah-olah isu-isu ni telah menyebabkan bencana. Dia sebenarnya bukan begitu. Perbuatan kita manusia ni yang menyebabkan bencana, kejadian bencana alam lah, bukan isu-isu semasa. Ya, perbuatan manusia. Jadi kalau nak ditulis, saya rasa mungkin boleh ditulis isu-isu semasa perihal persekitaran alam di dunia telah menjadi topik hangat dalam perbincangan di sebuah persidangan mungkin. Itu lebih baik. Yang mencari huraian bagaimana untuk menyelesaikan masalah bencana alam yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Saya rasa itu lebih baik. Baik, kita lihat kepada Aidil pula ya. Aku terkilan akan perbuatan aku terhadap Faris yang membuat dia dimarahi guru tadi. Dia terkilan perbuatan dia, patut dia nak sesuatu, dia inginkan sesuatu, dia berusaha tapi tak dapat. Kenapa pula dia terkilan dengan perbuatannya terhadap Faris? Dia sebenarnya mungkin dia faham sedih, dia sedih. Sebenarnya tak sesuai perkataan terkilan. Kalau nak tulis sedih, tulis sedih, bukan terkilan. Jadi tak kita terima. Yang ni merangkul anak tunggalnya apabila anaknya keluar daripada lapangan terbang. Baik, ini yang saya persoalkan. Budak ni budak besar ke budak kecil? Kalau dia boleh keluar, okey, anak tunggal. Baik, boleh bayi jugalah anak tunggal. Tapi kalau anak tunggal tu boleh keluar daripada lapangan terbang, dia boleh jalan sendiri. Jadi maknanya budak tu dah boleh berjalan. Kalau budak tu boleh berjalan, budak kecil, maknanya dia menguruskan segala keperluannya dekat lapangan terbang sendiri. Mak dia tunggu dia dekat luar. Jadi kalau dia boleh selesaikan segala urusan perjalanannya, dia tak boleh budak kecil yang boleh berjalan. Dia mungkin budak yang besar. Jadi macam mana nak merangkul, nak peluk lah sebenarnya ni. Tapi tak merangkul lah, tak angkat lah budak tu, patah pinggang nanti. Jadi tak sesuai. Isu-isu semasa kemalangan Ali, isu-isu semasa ni lebih besar daripada masalah kemalangan orang perseorangan. Jadi tak sesuai. Isu-isu semasa perihal mungkin pilihan raya ya. Isu-isu mengenai yang baru-baru ini perbincangan hangat tentang komen SM Lee, kita tentang masyarakat Melayu dan amalan agama mereka. Jadi itu isu-isu semasa, sesuatu yang lebih besar. Dan besar sehingga ianya melibatkan banyak orang, masyarakat secara umumnya, bukan orang perseorangan. Jadi tak sesuai. Konteks kemalangan Ali ini terlalu kecil untuk kita golongkannya dalam isu-isu semasa. Jadi tidak sesuai. Kita lihat Azbakia. Azmi melonjak keriangan dan meluru merangkul anak kecil itu. Dia melonjak keriangan dan meluru merangkul anak kecil itu. Boleh kita terima. Mungkin lebih baik lagi kalau ayat ni diberitahu kenapa dia melonjak kegembiraan. Mungkin boleh diberitahu bahawa
dia telah lama tidak berjumpa dengan anak kecil ini. Jadi lebih jelas kita tahu dalam konteks apa dia melonjak dan dengan perasaan keriangan dia merangkul anak kecil itu. Jadi perlu dijelaskan ya kenapa dia berperasaan demikian. Remaja-remaja harus mengambil tahu tentang isu-isu semasa di dalam dan di luar negara untuk pengetahuan itu. Ayat ni tak ada masalah, tapi masalah bila digunakan rujukan itu. Rujukan itu. Pengetahuan apa? Jadi persoalannya timbul bila kita gunakan rujukan, reference, jadi kita pertanyakan apakah point of reference itu? Rujukan kepada apa? Pengetahuan itu. Jadi saya rasa cukup ya. Remaja-remaja harus mengambil tahu tentang isu-isu semasa di dalam dan di luar negara agar tidak dikenali ataupun tidak dituduh sebagai katak di bawah tempurung. Maknanya seseorang yang hanya tahu tentang dunianya saja, tidak mengetahui tentang perkara-perkara yang bersangkut paut di luar dunianya. Jadi begitu lebih baik. Okey, Nuraini, Syahbaz tak ada masalah, semua baik. Zulfadli, Faris terkilan apabila mendapat markah yang rendah untuk ujiannya kerana dia tidak mengulang kaji dengan sungguh-sungguh. Ini sama dengan yang satu yang awal tadi. Dia tak belajar, dia dapat markah yang rendah, dia terkilan. Tidak. Kalau kita tak belajar, tak buat kerja dengan sungguh-sungguh, kita tak dapat markah yang baik, kita tak rasa terkilan. Kita sepatutnya dapat markah yang tak baik macam itu. Jadi tak rasa terkilan. Terkilan ni bila kita begitu berharap, kita lakukan usaha, tapi kita tak dapat. Jadi kita rasa terkilan. Itu lebih sesuai, bukan ini. Kemudian kita haruslah menyelesaikan isu-isu semasa sebelum mencuba untuk mengambil cabaran lain. Zulfadli, isu-isu semasa ni bukan masalah kecil ya. Bukan masalah macam mana nak potong, nak sembelih ayam ya, yang mana kita boleh belajar, kita boleh buat dan kemudian habislah, selesai masalah tu. Macam mana nak naik basikal. Tidak, isu-isu semasa ni satu perkara yang rumit dan ianya memakan masa yang lama. Ada kalanya persoalannya tidak akan dapat diselesaikan. Jadi kalau kamu tulis begini, ini menunjukkan yang kamu tidak faham. Sebenarnya isu-isu semasa ni satu perkara yang agak kompleks, satu perkara yang agak besar, satu perkara yang boleh meninggalkan kesan yang mendalam begitu jauh sekali di masa hadapan dan mungkin peleraiannya tidak ada. Jadi bila kamu tulis begini menunjukkan kamu rasa isu-isu semasa ni perkara-perkara kecil. Jadi bukan begitu. Ya, tidak sesuai. Baik, Grace. Ibu yang sudah tua itu merangkul anak kecil yang berumur 5 tahun. 5 ni harus dieja. Bukan tulis nombor ya. Dan berlari sekuat-kuatnya. Ini contoh ayat yang mempunyai 2 ayat. Apa kaitan dia berlari sekuat-kuat tenaganya dengan ayat yang pertama? Ibu yang sudah tua itu merangkul anak kecil yang berumur 5 tahun. Nota. Walaupun itu ayat tapi tak cukup. Kerana apa? Perlu diberikan penjelasan kenapa dia merangkul budak tu. Mungkin dia nakkan keselamatan. Ya, dia hendak melindungi budak itu. Ataupun dia lama tidak jumpa budak itu. Jadi dia rindu, dia merangkul. Dan kemudian dan berlari sekuat-kuatnya, ini ayat lain, tidak ada kena-mengena. Jadi bila dia merangkul budak tu, terus dia macam tak tentu hara, dia berlari dengan sekuat-kuat tenaga dia. Kenapa? Kena kejar hantu ke? Jadi ini 2 ayat yang dijadikan satu ayat. Ini tak sesuai. Yang ini pula, isu-isu semasa kepada masalah dada ini ditinggalkan kepada para pengkritik. Apa Grace tulis ni? Siapa para pengkritik? Dan kemudian dia hantar lagi jawapan entry yang kedua. Di sini dia tukar. Yang pertama pergi kepada para pengkritik, yang ini pergi pada hakim. Hakim nak buat apa? Nak kumpulkan, letak dalam plastik, simpan, lipat-lipat, taruh dalam beg ke? Jadi apa maksudnya di sini? Jadi tak jelas ya. Isu-isu adalah perkara-perkara ya. Semasa ni maknanya perkara-perkara yang berlaku pada saat dan ketika ini yang menjadi mungkin perbualan, percakapan orang dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat dalam konteks baru-baru ini tentang Liverpool ya, kalau kamu minat bola sepak, pasukan Liverpool menjual Fernando Torres. Jadi isu-isu semasa dalam arena bola sepak kali ini timbul adalah mengenai pemindahan permain. Untuk Liverpool
masalah Torres lah, yang maknanya dia meminta agar dipindahkan ke kelab lain 3 hari sebelum tamatnya tempoh pemindahan pemain. Jadi timbul banyak perbincangan tentang perkara ini, sama ada apakah yang dilakukan oleh Torres itu baik, sesuai, ataupun dan sebagainya. Jadi itu isu semasa. Kalau di Singapura sekarang yang melibatkan masyarakat Melayu adalah perbincangan yang berlaku akibat komen yang dituliskan oleh SM Lee mengenai masyarakat Islam, amalan beragama mereka, dan perkara tentang integrasi sesama kaum dan sebagainya. Jadi itu hangat dibincangkan. Jadi bukan ditulis seperti ini. Ya, jadi kita tinggalkan apa yang dibuat oleh Grace tadi. Saya harap Grace faham. Baik, Haikal alhamdulillah kali ini lebih baik. Haikal tak macam yang minggu lepas. Minggu lepas saya tengok ayat-ayat awal sakit kepala saya. Kali ini lebih baik, semua betul. Dan kemudian Gabriel, ibu segera merangkul anaknya yang baru pulang dari negara Jepun. Okey, ayat ni tapi tak jelas budak tu umur 42 tahun ke ataupun budak tu usianya 2 tahun. Dan kenapa dia merangkul, rindu. Jadi perlu ditambah ayat ni. Kelaparan adalah isu-isu semasa. Isu-isu ni kata ganda, maknanya lebih daripada satu. Jadi kalau awak tulis kelaparan adalah isu-isu semasa, tu tak betul lah. Kelaparan satu isu. Jadi kelaparan adalah di antara isu-isu semasa yang masih berlaku di banyak tempat di Afrika. Ya, itu lebih sesuai. Baik, di sini sahaja. Saya harap jelas penerangan saya. Kelak saya akan berikan 3 lagi perkataan untuk kamu buat bagi minggu 5, penggal pertama. Terima kasih.